Testing, testing. Boleh dengar tak semua? Boleh dengar tak semua? Selamat petang semua. Hari ini kita amat bertuah kerana dapat menjemput dua orang guru ekonomi yang sangat berpengalaman, iaitu Cikgu Q Chuha dan Cikgu Ting King King untuk berkongsi tentang menjawab soalan kertas 2 SPM. Kedua-dua orang guru ini adalah dari SNK Seandoni. Jadi, selepas kelas ini habis nanti, mohon semua guru dan pelajar jangan keluar dari Google Meet ini kerana pelajar perlu mengisi borang Google Form atau mengimpas barcode sebagai bukti kehadiran. Untuk guru pula, anda juga dikehendaki mengisi borang Google Form dan juga ataupun mengimpas barcode untuk mengesahkan kehadiran dan juga untuk mengisi dalam ESPLG, SPL KPM. Jadi, di sini cikgu pun tak mau melengahkan masa lagi. Jadi di sini saya menjemput Cikgu Q Chuha untuk memulakan perkongsian beliau pada petang ini. Dipersilakan Cikgu Q. Saya keluar dulu. Selamat petang semua. Selamat petang. Boleh dengar? Suara boleh dengar? Anak-anak murid sekalian. Anak-anak murid sekalian, apa kabar? Okey, so sila luangkan masa dalam lebih kurang dalam masa 1 jam untuk sesi perkongsian yang harap-harap boleh membawa banyak manfaat kepada anda semua yang mengikuti subjek ekonomi SPN dan akan menduduki peperiksaan pada tahun harapan. Okay, so tanpa membuang masa, cikgu akan teruskan dengan sesi perkongsian ini. Terlebih dahulu saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada pegawai PBD Daerah Sarike yang sangat berusaha untuk menyelaraskan sesi pembelajaran talan talian. Okay. Terutamanya kepada Cikgu Wallington SISC Plus PPD Sarike yang menyelaraskan bidang ekonomi ini. Okay, so saya Cikgu Kion Chuha dari SMK Seandoni. Untuk maklumat anda semua, cikgu bukan seorang yang guru cemerlang ataupun guru pakar, tapi berpengalaman sahaja. Jadi bersama dengan rakan sepasukan saya, Cikgu Ting King King, okay, kami berusaha untuk menjalankan sesi perkongsian ini. Okay. Maklumat anda semua, sesi perkongsian ini khasnya untuk kertas yang kedua ekonomi SPN. Bagaimana untuk menjawab soalan kertas yang kedua, okay, yang terbaik, okay, supaya mendapat keputusan yang cemerlang. Sebab kertas yang kedua wajaran dia adalah sangat tinggi, okay, iaitu 60% wajaran dia, okay, daripada keseluruhan. Ini saya rasa anda semua sudah didedahkan oleh guru ekonomi anda masing-masing.
Okey, ini untuk pendedahan seringkas saja. Okey. Untuk makluman 40 soalan objektif iaitu kertas 1 dan 25 soalan itu adalah soalan daripada tingkatan 4 dan 15 soalan iaitu tingkatan 5. Okey, so bilangan soalan ini agak-agak lebih kurang di situ. Okey, tapi dia tertakluk kepada ada sedikit perubahan lah, lebih kurang di situ bukan maksudnya memang fix 25, lebih kurang di situ Dan masa untuk menjawab ialah 1 jam 15 minit. Okey, ini semua sudah tahu. Dan untuk mencapai keputusan yang cemerlang, okey, dalam subjek ekonomi, murid-murid digalakkan untuk kalau boleh tolong skor 30 soalan out of 40 question of the objective paper. So supaya kamu boleh dapat markah yang cemerlang. Okey, sekurang-kurangnya kalau boleh, kalau lebih lagi memang lebih bagus. Okey, dan mengikut pengalaman daripada cikgu, kertas 1 biasanya walaupun kita sudah dalam era ke SSM, tetapi soalan untuk kertas 1 dia sound dia, bunyi soalan itu, contoh soalan itu lebih kurang dengan yang KBSN. Okey, tidak jauh beza. Okey, jadi nak skor 30 soalan ke atas itu tidak ada masalah bagi kamu kalau kamu membuat latihan objektif yang banyak. Okey, buat praktis yang banyak untuk excellent. Baik, seterusnya. Okey, inilah tajuk kita untuk sesi perkongsian kertas yang kedua. Jadi pendedahan dulu. Okey, ada 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, kertas ini ialah 100 markah. Jadi bahagian A merangkumi 60 markah out of 100 markah. Jadi terdapat 3 soalan. Okey, 3 soalan di bahagian A. 3 soalan itu adalah wajib untuk dijawab. Okey, wajib untuk dijawab kalau kamu nak dapat markah yang bagus. Okey. Soalan 1, 2, 3. Okey, soalan 1, 2, 3. Jadi setiap soalan itu ialah 20 markah dan mempunyai anak-anak soalan ataupun pecahan soalan paling maksimum ada 4 anak soalan ataupun 4 pecahan. Okey, A, B, C, D. Jadi setiap soalan itu lebih anak soalan lebih kurang 4 ataupun 5 markah. Okay. Baik, untuk bahagian B 40 markah. Jadi 4 soalan calon dikenaki untuk pilih 2 soalan daripada 4 soalan, iaitu soalan 4, 5, 6, 7. Jadi setiap soalan itu ialah 20 markah, jadi 2 soalan 40 markah. Okey, untuk bahagian B adalah esei yang panjang, so anak soalan itu ada 3 anak soalan, okey, iaitu A, B, C. Mengikut SSM, format SPN untuk ekonomi, ikut pengalaman cikgu dalam 2 tahun SPN yang mengikut ke SSM, soalan B dengan C memang soalan kebat. Okey, memang soalan kebat. Walaupun dia soalan kebat, tetapi asalkan calon menjawab dengan logik, jadi tetap akan diberi markah. Okey, itu yang mengikut pengalaman. As long as kamu ada tulis. Okey, jangan biarkan kosong, itu memang peluang untuk buang markah. Jadi masa untuk menjawab kertas yang kedua ialah 2 jam 15 minit. Okey, 15 minit itu adalah untuk anda menyemak semula dan memilih soalan. Sebenarnya anda hanya mempunyai 2 jam untuk menulis. Okey, 2 jam. 2 jam untuk kamu dapatkan 100 markah. Okey, jadi kalau buat penyiraan, maksudnya 1 markah itu 1 minit kamu kena jawab. Siap. Okey. Harapkan cikgu boleh, guru masing-masing anda boleh memberi pendedahan yang lebih teliti ya. Okey.
So kita teruskan dengan isi kandungan untuk sesi perkongsian. Kertas yang kedua, yang penting kamu mesti menguasai kata-kata tugas, iaitu kehendak soalan. Jadi saya akan kongsikan kata tugas ini mengikut tahap, dan dia mempunyai pelbagai kata tugas. Ini yang pertama. Contohnya nyatakan. Nyatakan sumber-sumber ekonomi. Berikan ataupun namakan. Banyak bunyi ataupun bentuk kata tugas untuk yang pertama yang simple lah. Apakah ataupun kenal pasti ataupun sila tentukan, sila tarifkan. Nyatakan maksud ataupun tarifkan. Dan mengapakah. Jadi kalau soalan yang merupakan kata tugas yang pertama ini, Anda tidak perlu hurai. Yang penting fakta itu, fakta yang diberikan oleh kehendak soalan itu. Fakta saja dan tidak perlu ada huraian. Fakta dan huraian, kalau kamu nak huraian tidak jadi masalah. Saya ambil contoh soalan yang tahun-tahun lepas. Contohnya nyatakan 3 jenis pendapatan individu. Kalau soalan itu dia mempunyai, dia fokus, minta kamu nyatakan 3 jenis. Kalau 3 jenis, so mesti nyatakan 3 jenis. Jadi soalannya macam ini tidak perlu ada huraian. Setiap jenis itu satu markah. Nyatakan 3 jenis pendapatan itu, pendapatan individu. Kita ada 6 jenis pendapatan individu. So nyatakan 3 jenis. Jadi contohnya di sini upah, sewa, faedah, untung, dividen, dan bayaran pindahan. So inilah jawapan setiap satu markah. Jadi kalau soalannya macam ini, nyatakan 1 markah, you kena jawab dalam masa 1 minit. Ini tidak sampai 1 minit. So nyatakan mesti jawab dengan lebih cepat. That's why nak jawapannya lebih cepat, nak jawapan terus keluar daripada minds kamu mesti skor yang bahagian A, mesti buat pembacaan, mesti hafal, mesti ingat semua fakta itu. Dan jawapan daripada bahagian A ini memang jawapan yang serupa daripada buku teks. Serupa daripada buku teks. Apa yang dinyatakan dalam buku teks, itulah jawapan dia. Dan satu yang cikgu lupa, untuk yang bahagian esei, kertas yang kedua, tak kira bahagian A, bahagian B, yang esei itu, calon-calon tidak dikalahkan untuk meletak poin ke ataupun bintang ke. You letak dash, you letak titik, you letak pindang, whatever star yang simbol yang kamu suka, ini memang tidak dikalahkan. Kalau ikut talimat dulu kami format yang baru, kalau you letak dash, titik ke apa-apa, ini dikira salah. Dikira salah. Di Saint Anthony, kita praktis macam itu. So cuma saya kongsikan saja. Kongsikan apa yang kita praktis di sinilah supaya boleh membantu kita semua. So tulis saja jawapan kamu 3 itu dalam 1 baris. Jangan letak apa-apa ni. Next. Contoh soalan yang kedua masih di bawah kata tugas yang tadi. Tarifkan ilmu ekonomi. Tarifkan, nyatakan maksud untuk ilmu ekonomi. Nah, markah di sini ialah 2 markah. Dia hanya mahu maksud untuk ilmu ekonomi. Jadi, 2 markah ini markah yang sangat berharga ini.
Okey, mesti lengkap. Jawapan kamu mesti 100% sama dengan buku teks. Okey, jangan katakan hilang satu dua perkataan diberi maka kalau boleh kita tidak akan praktiskan. So ini dia, okey, ini jawapan memang dari buku teks. Ilmu ekonomi adalah salah satu bidang sains sosial di mana mengkaji cara manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad. Okey, untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. So, walaupun kita di sini, ada tulis satu markah untuk sumber ekonomi yang terhad dan kehendak manusia yang tidak terhad. Sebenarnya ini memang yang lengkap. So, ini dikira satu, ini dikira satu. Kalau ini you tak ada, kalau sumber ekonomi kamu tulis, tapi kehendak tidak tulis, kita tidak akan bagi satu markah di sini ya. Kita tidak akan bagi satu markah. No matter how, mesti lengkap. Baru layak dua markah ini. Okey, kalau jawapan hanya menguruskan sumber ekonomi yang terhad. Walaupun kamu betul ini, tapi kita tidak akan diberi markah. Okey, ini satu perkongsian. Okey, so kita tidak akan, saya dengan Cikgu Ting King Kin, kami pasukan center ni memang tidak mengalahkan, tidak dikalahkan, tidak diberi markah untuk yang maksud yang tidak lengkap. Okey. Baik, next. Okey, contoh yang seterusnya. Lebih kurang dengan contoh yang pertama, okey, apakah matlamat? Okey, soalan berbentuk apakah matlamat unit ekonomi isi rumah, firma dan kerajaan? Okey, so soalan ini diberi 3 markah. Okey, so ingat jawab dalam bentuk esei. Okey, mesti lengkap, barulah 3 markah. So, matlamat untuk isi rumah, okey. Isi rumah ialah memaksimumkan kepuasan. Oh, salah ejaan matlamat. Okey. Matlamat firma ialah memaksimumkan keuntungan dan matlamat kerajaan ialah memaksimumkan kebajikan rakyat. Okey, so tulis dalam bentuk esei asalkan jangan ada point atau titik. Okey, sebelum kamu mula menjawab itu. Okey, diharapkan boleh faham untuk kata tugas yang pertama ini. Okey, straight to the point. Kalau kata tugas berbentuk nyatakan, berikan, namakan, so jawab saja kehendak soalan itu dengan lengkap. Okey, sekarang kita pergi ke kata tugas yang kedua. Okey, kata tugas yang kedua iaitu terangkan ataupun huraikan. Terangkan ataupun huraikan. Okay. So kalau kata tugas ini maksudnya calon mesti menerangkan, dengan jelas, dengan terperinci. Ataupun huraian calon mesti jelas, sistematik dan terperinci. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, ini adalah cara untuk menjawab kata tugas terangkan ataupun huraikan. Okey, dua ini yang penting. So, fakta memang ada seperti kata tugas yang pertama. Okey, fakta dan seterusnya buat huraian. Okey, selalu cikgu yang bagi skema. Okey, F ialah fakta, H ialah huraian. So, huraian itu mesti relevan dengan fakta. Okey, huraian itu mesti relevan dengan fakta. Jangan kamu nyatakan fakta, huraian itu lain. Fakta itu pun tidak dikira markah, walaupun huraian itu betul. Okey, sekarang kita lihat contoh soalan. Contoh soalan yang cikgu ambil daripada tahun SPM yang lalu. Okey, soalan dia. Terangkan dua input dalam proses
pengeluaran jangka masa pendek. Terangkan 2 input. So, kata tugas mesti buat huraian, mesti buat penerangan. Kehendak soalan ialah berkaitan dengan input. Yang digunakan dalam jangka masa pendek. So, tajuk ini adalah silibus tingkatan 4. Kamu sudah ditetapkan input untuk proses pengeluaran ada dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. So, fakta di sini ialah berkaitan dengan input. Huraian itu ialah huraian tentang input yang kamu nyatakan. So, contohnya di sini, F. F itu ialah fakta input tetap. Yang cikgu showkan di sini ialah skema pemakahan untuk pemeriksa ataupun untuk guru anda. So F dengan hash. Tetapi calon dalam skrip calon, anda mesti jawab dalam bentuk esei. Cikgu tak tulis dalam bentuk esei, tapi saya tunjuk ini skema dia, cuma you dalam bentuk esei. Contohnya, kalau kamu buat esei, input yang digunakan dalam proses pengeluaran jangka masa pendek ialah input tetap. Selepas itu, koma. Selepas itu, koma, jadi barulah kamu buat penerangan atau huraian untuk fakta itu. Jadi, berapa fakta yang kamu perlu buat? Selalu rujuk kepada markah yang diperuntukkan. Rujuk kepada markah yang diperuntukkan. Calon digalakkan untuk bagi huraian yang lebih sekiranya kamu ada masa. Tapi kalau kamu sudah sangat yakin dengan jawapan kamu, sebab kamu sudah telan satu buku tes tingkatan 4 dan tingkatan 5, semua dalam minds kamu, so lebih baik kamu jawab ikut markah itu. Kalau dia 4, itulah jawapan dia. Sebab anda perlu spend masa yang lebih banyak untuk yang soalan kebat di bahagian esei. So kuantiti tidak berubah pada sebarang perubahan output untuk jangka masa pendek. So input tetap 1 markah, huraian dia 1 markah. Dan di sini ya, calon, kalau saya rasa mungkin ada calon dalam MICE, cikgu bolehkah saya tulis input tetap ialah, terus pergi kepada jawapan input tetap ialah ter. Kami sebenarnya tidak kalahkan. Kalau boleh, jawab fakta dulu. Jawab fakta dulu. Input yang digunakan dalam proses pengeluaran ialah input tetap. Selepas itu baru input tetap ialah. So, ada nyatakan fakta, and then huraian itu. Dan ini pun huraian juga. Huraian, ada banyak huraian. Untuk skema memang banyak huraian. Asalkan huraian itu adalah relevan dengan fakta yang kamu nyatakan. Jadi kalau 4 markah, calon minimum dia, memang fakta, and then 1 huraian. Lepas tu, selain daripada input tetap, input berubah. Juga digunakan dalam proses pengeluaran dalam jangka masa pendek. 1 marks. So selepas tu, baru kamu huraikan dan terangkan. Input berubah ialah, huraian kamu. So, 1 huraian, sebab 4 markah. Jadi, ada 2 input, maksudnya sudah ada 2 fakta di sini. 2 fakta, 2 huraian masing-masing. So 4 markah maksimum. Maksimum kamu kena jawab dalam masa 4 minit. Jadi untuk memudahkan kamu tentukan masa itu dengan markah. Jadi satu soalan 20 markah, you kena jawab dalam masa 20 minit. 20 minit. Seterusnya, kata tugas yang ketiga, jelaskan
jelaskan. Oke, kata tugas yang ketiga ialah jelaskan. Oke, bagaimana untuk menulis jawapan bagi kata tugas yang ketiga yaitu jelaskan? Calon mesti memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah dipahami. Oke, ada fakta, huraian, dan contoh. Oke, perlu nyatakan fakta, huraian, dan contoh. Penerangan dibuat dalam satu ayat saja. Oke, jelaskan contohnya. Oke, jelaskan penambatan upah. So, dia hanya ada satu fakta yang diminta tu. Itu contoh saja. Okay. So, penerangan mesti dibuat dengan terperinci. Berapa banyak penerangan, ikutlah markah yang diperuntukkan. Okay. Okay, kita lihat contoh. Oke, contoh soalan. Maklumat berikut berkaitan dengan penambatan individu. Oke, sebahagian besar individu di Malaysia menerima penambatan dalam bentuk upah melalui kerjaya yang diceburi. Oke, ini maklumat yang diberikan dan soalan dia ialah berbunyi jelaskan. Jelaskan penambatan tersebut. Oke, jelaskan penambatan tersebut. So, penambatan di sini sudah diberitahu penambatan individu ini adalah dalam bentuk upah. Oke, dalam bentuk upah, penambatan individu ada 6 jenis. Salah satu jenis ialah bentuk upah. So, daripada maklumat, daripada penyataan, sudah diberikan jenis penambatan individu, yaitu upah. Dan sekarang soalannya ialah minta calon untuk jelaskan penambatan tersebut, yaitu upah. Okay. So, jawapan kamu terus pergi kepada penjelasan untuk upah. Okay. Sekiranya calon tulis, penambatan tersebut ialah upah. So, upah tidak akan diberi markah. Di sentence ini kita tidak akan beri markah untuk upah. Kita akan beri markah untuk penjelasan bagi upah. So contohnya, cikgu buat tanda tik ini ya, ini untuk skema. Kalau bagi calon, sekali lagi ingatkan jangan buat apa-apa tanda. Terus mula dengan jawapan kamu dari ikut baris yang disediakan. Dalam kertas soalan. So ini adalah penjelasan ya. Termasuk contoh, boleh diberikan tentang penjelasan itu. Contoh yang diberikan mesti yakin, mesti betul. Kalau salah satu contoh yang diberikan itu adalah kalau salah satu salah, let's say contohnya guru, dan di sini kamu tulis peniaga. Peniaga. Let's say kamu punya guru dan peniaga. Guru dan peniaga. So, guru kamu betul, tapi peniaga yang kamu bagi contoh itu adalah salah. Kita tetap tidak akan mengambil kira untuk penjelasan ini. Ataupun contoh penjelasan itu. So, maksudnya kalau calon nak bagi contoh untuk penjelasan yang kamu yang berkaitan itu, pastikan contoh yang betul. Jadi kalau boleh 1 ataupun 2 sudah cukup. Tak perlu banyak-banyak. Tapi kalau kamu yakin itu betul, you go ahead. So yang ini semua adalah huraian untuk upah, penambatan upah. Jadi markah di sini ialah 4 markah. Jadi mesti ada 4 penjelasan. Habis setiap penjelasan full stop.
Oke, so sambung lagi yang kedua, sambung lagi yang ketiga, dan yang terakhir. Oke. Gunakan ayat yang simple saja, tidak perlu berbunga-bunga. Oke, kita punya subjek mata pelajaran ekonomi. So, sound yang kamu tulis itu untuk jawapan itu mesti ada sound ekonomi. Ya, so ada 5 di sini, 4 markah. So, untuk bahagian E, 4 markah ataupun 5 markah itu adalah paling maksimum. Okay, that's why jawapan itu memang daripada buku teks. Oke, itu ialah kata tugas yang ketiga. Memang ada kata tugas yang 1, 2, 3 ini untuk bahagian E. Baik, seterusnya kita lihat kata tugas yang keempat. Kata tugas yang keempat ialah perbezaan. Oke, selalu kita cuba soalan perbezaan ataupun bezakan. Bezakan cukai langsung dengan cukai tidak langsung. Contohlah. Okay. So, soalan perbezaan, kita tikalakan untuk jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Okay. So, setiap aspek yang dibezakan itu mesti yang relevan. Okay. Dan yang ketiga, gunalah tanda wacana seperti manakala, tetapi, sebaliknya, ataupun namun, okay, untuk membezakan aspek perbezaan itu. Dan di sini, praktis di center ini kita tidak kalahkan calon untuk menjawab dalam bentuk jadual. Okay. So, daripada kamu mengambil masa untuk sediakan jadual, why not terus tulis dalam bentuk ayat. Okay. Sebab kita tahu kertas tua ialah kertas esei dan jawab dalam bentuk esei. Okay, ini satu perkongsian lah, okay. Dan kalau jadual, kecuali soalan itu ialah bina satu jadual. Nah, kalau bina satu jadual permintaan, nah itu memang dalam bentuk jadual. Kalau tidak ada perkataan yang jadual, so digalakkanlah untuk dalam bentuk esei lah ataupun ayat yang lengkap. Okay, supaya agar kita boleh dapat skor yang lebih baik. Okay, so contoh soalan. Okay, bezakan antara buruh dengan usahawan. Okay, bezakan antara buruh dengan usahawan. Jadi markah dia ialah 4 markah. Okay, kalau 4 markah, maksudnya kongsi markah di sini, ada 2 pihak di sini, ada 2 yang kita nak bezakan. Kalau 4 markah, maksudnya 2 markah bagi setiap aspek itulah. Okay? Aspek yang kita nak bezakan itu. Ini contoh dia. So, jawapan kamu jangan ada apa-apa tanda. Ini cuma guna kongsi ya, supaya senang untuk kamu cari di mana jawapan dia. Okay? So, terus pergi kepada aspek perbezaan. Okay? So, buruh ialah individu yang memberi sumbangan tenaga fizikal atau mental dalam proses pengeluaran. Okay? Ini yang kamu tulis untuk buruh. Buruh ialah, maksudnya ini adalah maksud untuk buruh. Okay, maksud untuk buruh. Okay, so kita gunakan tanda wacana manakala. So, nak apakah satu markah ini dengan satu markah ini? Either kamu dapat 2 markah di sini, ataupun terus kosong. Okay. Okay, kita lihat usahawan. Okay, semua usahawan ialah individu yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran yang lain dalam proses pengeluaran. Jadi, kalau buruh yang kamu bezakan itu ialah maksud
Bermana untuk sumber usahawan yang kamu nak besakan itu pun adalah maksud usahawan. Dua-dua ini mesti aspek yang sama. So, aspek yang cikgu masukkan di sini ialah aspek untuk maksud bagi kedua-dua sumber ini. So, kalau dua-dua ini mempunyai aspek yang sama, okey. Dan ayat yang lengkap, maka anda layak untuk menerima dua markah. Sekiranya, okey, calon kalau kamu tulis, buruh ialah individu yang menyumbangkan, okey. Sebahagian yang tepang sini, betul, lengkap ah, lengkap. Bab tetapi sampai ke sumber usahawan, sekiranya anda tulis, okey, usahawan ialah menerima ganjaran untung. Okey, let's say kamu tulis usahawan menerima ganjaran untung. Ikut ciri-ciri usahawan, tidak salah usahawan menerima untung, tetapi aspek perusahaannya bermakna kedua-dua sini salah sebab aspek yang kamu besakan itu adalah salah. So, sayanglah hilang markah itu. Okay, ini sangat penting untuk pembesaan. Okay, aspek mesti sama. Aspek yang berlainan, for center ni memang kosong lah. Okay, dan kita tidak ada di center ni kita tidak mainkan markah kasihan ini kah itu. Betul-betul salah-salah. Okay. Baik. Contoh yang seterusnya. Ganjaran buruh. Okay. Ganjaran buruh ialah upah. Okay. So ini ialah pesakan ganjaran. Okay. Manakala ganjaran usahawan ialah untung. So aspek perbezaan yang betul, so calon layak dua markah. Ini cikgu ikut pengalaman, okay, macam mana kami semak, okay, dan terus terang saya bukan bahasa ekonomi SPM, okay, cuma ikut pengalaman, okay, macam mana alakan student untuk mendapat markah yang baik. Okay. So tanda wacana ini bebas, okay. Bukan maksudnya mesti gunakan manakala saja. Okay. Gunakan yang lain pun boleh seperti tetapi. Ataupun sebaliknya. Okay. Dan satu lagi, okay, mungkin calon akan tanya, cikgu ini buat dalam dua perenggan ke, atau satu perenggan ke, atau tidak perlu ada perenggan selang dua huruf ke. So, kalau dia di bahagian E, kertas soalan dia, ruang untuk jawapan kamu seperti kertas kanjam. Okay, so terus mula dengan karisam itu. Tidak perlu selang 2 huruf, 3 huruf kah seperti esei bahasa Melayu. Okay, tak perlu. So terus saja pergi kepada jawapan kamu. Habis, pustok sambung lagi untuk aspek yang kedua. Okay, kalau kamu nak asingkan, habis satu aspek, satu lagi aspek yang nak mula dengan baris yang baru, boleh. Okay, janji you jawab dalam bentuk esei itu. Okay, bahagian E. Okay, harap anak-anak murid, anak-anak kesayangan cikgu harap faham. Okay, next. Kata tugas yang seterusnya. Yang student, yang calon, okay, kadang-kadang keliru dengan kata ini. Okay, kata tugas yang kelima ialah perbandingan ataupun bandingkan. Perbandingan ataupun bandingkan. Jadi, kalau kata tugas ini, calon mesti memberikan aspek persamaan dan aspek perbezaan. Kalau perbezaan, dia memang akan mula dengan kata tugas, perbezaan ataupun bezakan. Okay, kalau bandingkan, okay, mesti ada persamaan dan perbezaan.
Okay, bagi kehentak soalan itu. Oke, cikgu berapa persamaan kena bagi? Jadi persamaan dengan perbezaan kita lihat markah yang diberikan. Oke, tetapi untuk persamaan, untuk kata tugas ini, janji kamu ada tulis sekurang-kurangnya satu persamaan. Oke, dalam ekonomi bukan senang kita nak cari persamaan. Oke, so sekurang-kurangnya satu persamaan sudah memadai kehendak soalan. Oke, dan kalau persamaan kita mula dengan kedua-duanya. Oke, kedua-duanya adalah anak murid SMK Tanda Sarike. So mula dengan kedua-duanya. Oke, dan selepas persamaan jangan lupa perbezaan. Jadi kalau bandingkan dia ada persamaan dengan perbezaan. Oke, so perbezaan, kalau perbezaan memang dua lah. Oke, apa yang kamu nak beza kedua-dua itu. Oke, so setiap aspek itu dua markah. Oke, kalau persamaan satu markah. Oke, cikgu bolehkah saya tulis perbezaan dulu, selepas itu baru persamaan? Boleh. Oke, asalkan jawaban kamu ada persamaan dengan perbezaan. Jadi berapa banyak kita tulis, kita lihat markah yang diperuntukkan. Oke, kita lihat contoh soalan. Oke, ini soalan tingkatan 4. Oke, bab yang ketiga. Bandingkan kad debit dengan kad kredit. Bandingkan kad debit dengan kad kredit. Oke, jadi mereka yang diperuntukkan ialah 3. Jadi maksudnya kalau 3, oke, jangan lupa ada persamaan dengan perbezaan. Kalau perbezaan otomatik kamu sudah tahu dia memang 2 markah. Kalau aspek itu betul. Jadi persamaan 1 markah. So 1 persamaan memang sudah cukup. Oke, macam mana bentuk soalan itu? Apa kata tugas soalan itu? Penggubah soalan biasalah, oke? Dia akan tally dengan markah itu. So, bandingkan kad debit dengan kad kredit. So, persamaan dia ialah kedua-dua dikeluarkan oleh bank perdagangan. Oke, sudah dapat 1 markah. Ini memang betul daripada bank perdagangan. Oke, ataupun kedua-dua tidak perlu membawa wang tunai semasa berurus niaga, ataupun boleh mengurangkan penggunaan wang tunai. Ini pun oke, ini adalah perbezaan. So sekurang-kurangnya 1 persamaan. Oke, untuk perbezaan pastikan kedua-dua itu adalah aspek yang sama. Oke, so aspek yang sama memang layak 2 markah. Oke, memang layak 2 markah. Oke, so kalau 3 markah, 1 persamaan, 2 perbezaan. Kalau sekarang 5 markah, oke, kalau 5 markah, so kita memang kalahkan calon buat 1 saja persamaan dan carilah 2 perbezaan itu. Oke, lebih senang daripada kamu fikirkan yang persamaan. Oke, so 2 persamaan. Kalau kamu dapat 3 persamaan, oke, 3 markah, maksudnya you buat 1 perbezaan. Oke, tetapi ekonomi bukan begitu banyak persamaan. So, kalau di center ni, oke, 1 persamaan, 2 perbezaan. Oke, untuk 5 markah. Ini terpulang. Oke, jangan kata, oh, cikgu kata 5 markah, 1 persamaan, 4 perbezaan. Oke, terpulang kepada soalan. Dan kamu punya masa ujian itu, oke, minds yang dalam, idea yang dalam minds kamu. Oke, let's say kalaulah berlaku 4 markah ini. Kalaulah 4 markah.
Okay, so kita tetap kena tulis persamaan. Okay, tapi jaranglah kita cuba 4 markah. Kalau ada 4 markah, kita pun tetap kena tulis persamaan. Sebab kalau kamu tidak tulis persamaan, otomatis 1 markah persamaan hilang. Okay. Okay, next. Kata tugas yang ke-6, hitungkan ataupun kira. So, soalan berbentuk pengiraan ini, calon dikalahkan untuk memberikan rumus. Okay, kita ada rumus keanjalan. Kita ada rumus kos lepas. Okay, kita ada rumus untuk kos perata, kos sud. Okay, kos marginal. Okay, dan sebagainya. Okay, dan apakah maka yang baik, mesti tunjukkan langkah pengiraan yang sistematik. Okay, dan tuliskan unit yang betul. Okay, unit salah. Jawapan pengiraan kamu betul pun salah. Okay, so kita lihat contoh soalan. Okay, ini soalan berbentuk keanjalan. Okay, keanjalan. So ini adalah rumus sebelah kiri ya, rumus betul 1 markah. Okay, selepas tu pengiraan dan selepas tu langkah-langkah dan jawapan yang lengkap. Okay, jadi markah dia 2 markah atau 3 markah. Kamu tulis rumus, kamu akan diberikan markah. Okay. So rumus itu kamu kena hafal lah. Kalau pengiraan tak pandai buat, tapi at least rumus kamu boleh betul, kamu tetap akan diberi markah. Okay, ini pengiraan. Okay, next. Okay, kata tugas yang ke-7, melakar. Kalau melakar ataupun melukis dalam subjek ekonomi, apa yang kita lakar itu memang berkaitan dengan kelok. Kelok permintaan, kelok penawaran, kelok keseimbangan pasaran, kelok keseimbangan pasaran pertukaran asing. Okay, so berkaitan dengan kelok-kelok. Okay, jadi kalau lakar, okay, cikgu tunjuk dulu Okay, yang ini semua. So, tajuk mesti ada, tajuk bagi soalan itu. Tajuk bagi kelok yang kamu lukis. Okay, jangan risau apa tajuk itu, apa soalan yang dia lukis, itulah tajuk dia. Okay, lakarkan kelok permintaan, lakarkan kelok keseimbangan. So, tajuk ialah kelok keseimbangan pasaran. Okay, so pasti jangan salah, pasti harga, pasti kualiti. Okay, skala mesti betul. Kalau skala tidak dituliskan skala itu, calon membuat skala sendiri pun mesti betul. Kalau skala salah, otomatis kamu akan hilang 2 markah. Okay. Kalau skala kedua-dua salah itu, memang kelok itu tidak akan disemak lagi. Okay, maksimum 4 atau 5 markah. Okay, titik origin kosong mesti tulis. Tak ada sifat ini, tolak 2 markah. Sebab pasti harga tidak ada sifat, pasti kuantiti tak ada sifat. So, otomatik sudah hilang 2 markah. Okay. So, tandakan titik dengan tepat, titik-titik di mana yang perlukan, anak pernah. Okay. Kalau minta ada huraian, so kena buat huraian. Okay. Bila guna kertas kraft, bila tidak guna kertas kraft, kalau guna kertas kraft, okay, soalan memang tulis dengan jelas. Okay, lukiskan kelok permintaan pada kertas kraft yang disediakan. Maksudnya kamu kena ikut, kena buat pada kertas kraft. Dan kalau lakau kan biasanya hanya sekadar lakau saja. Tidak perlu lukis pada kertas kraft. Tidak perlu lukis pada kertas kraft. Dan untuk elakkan daripada sebaran gangguan itu, okay, masa kamu lukis, jadi calon digalakkan untuk menggunakan pensel lah. Kalau lukiskan kelok, kalau lakaukan kelok, gunakan pensel saja. Tak kira lukis kah, atau tulis tajuk kah, atau tandakan titik origin kah, atau skala yang kamu buat, gunakan pensel saja. Okay, gunakan pensel saja. Kalau salah, senang untuk kamu padan. Okay.
Oke, contohnya ini soalan. Oke, jadwal diberikan. Oke, dengan menggunakan kertas graf, lukiskan kelok permintaan terhadap jus oren. Oke, 5 markah. Oke, so 5 markah first. Oke, tajuk, pasti semua betul. Oke, kalau tak ada ini, kita ambil 3 markah untuk kira. Oke, kalau tidak dilabelkan, otomatis potong 1 markah. Oke, tak ada tajuk, potong 1 markah. So, sebenarnya lukis soalan yang agak mudah, okay, dengan syarat skala mesti betul. Okay, jangan buang terlalu banyak masa untuk lukis kelor. Kalau soalan dia 5 markah, 5 minit mesti siap. Okay, 5 minit mesti siap. Skala itu pilihlah skala yang paling mudah. 1, 2, 3, or 10, 20, 30. Jangan menyusahkan sendiri. 4, 8, 16. Okay, tak kira apa kuantiti yang dia sediakan itu. Okay, sesuai contoh di sini. Okay, 10, 20, 30. Okay, paling senang itu. Okay, next. Buat jadwal. Okay, kalau buat jadwal, sediakan jadwal yang betul. Kalau jadwal memang berkaitan dengan tajuk permintaan penawaran keseimbangan. Okay. So, kalau keluar, 2 pasti itu ialah pasti harga dengan pasti kuantiti. Dan bagi jadwal pun sama. Jadual sebelah kiri, harga sebelah kanan, kuantiti dengan unit yang betul. Okay, kalau harga RM, kalau kuantiti unit. Ya, ini contohnya jadwal. Jadwal biasanya 2 markah lah, tapi sebelum selepas ke SSM belum ada ini ya. Okay. Okey. Soalan lanjutan yang berkaitan dengan soalan yang kata tugas itu yang jadual lah. Okey, dengan menggunakan jadual, terangkan hukum permintaan. Okey, dengan menggunakan jadual, terangkan hukum permintaan. So, jadual mesti ada. Okey, 5 markah. Jadual mesti lengkap. Okey, soalan yang macam ini, kalau tak ada jadual yang disediakan, betapa cantik isi yang kamu tulis. Okey, betapa cantik isi yang kamu tulis. Kita tidak akan consider apa yang kamu tulis ini. Okey, maksudnya kosong. Sebab kita akan semak, pemeriksa akan semak mengikut jadual yang kamu sediakan. So, apa-apa kehendak soalan yang diminta dengan menggunakan jadual, dengan menggunakan gambar raja, no matter how, yang itu mesti ada. Okay, yang dia minta kamu buat jadual atau meminta kamu buat kelok. Okay, ini tidak ada kasihan. Okay. So, yang bawah itu ialah huraian. Okay, so jadual biasanya 2 makalah. Kalau kita rujukan daripada sumber daripada yang buku kerja atau kertas model. Okay. So, jadual itu adalah 2 markah. Okey, seterusnya kata tugas. Bahan rangsangan ini atau stimulus stimulasi ya, okey, stimulus yang disediakan oleh soalan. Kalau ada bahan rangsangan ini, okey, maklumat yang disediakan, calon digalakkan, okey, gunakan maklumat tu. Okey, gunakan maklumat yang di atas ini sebagai huraian. Okey, sebenarnya soalan yang mempunyai bahan rangsangan atau stimulus lebih senang untuk kamu jawab dan kamu boleh skor dengan markah yang lebih baik. Okay. Hmm.
Sorry ya, ada masalah sedikit. Oke, so jawapan di sini. Oke, ikut soalan tadi, terangkan cara penyelesaian masalah ekonomi. Soalannya lah berkaitan dengan kehendak masalah ekonomi. Oke, masalah ekonomi. Jadi kata tugas dia ialah terangkan. Oke, terangkan. Terangkan cara penyelesaian. So, masalah ekonomi ialah masalah kekurangan, pilihan dan kos lepas. Oke, kekurangan, pilihan dan kos lepas. Jadi kalau praktis di center ni, kalau kamu hanya tulis kekurangan saja, kita tidak akan cikgu center ni tidak akan bagi maka untuk pelajar yang tulis kekurangan saja. Sebab mesti ada penerangan. Okey, terus pergi kepada isi rumah menghadapi masalah kekurangan penabatan. Okey, ini dia. Okay. Calon boleh tulis, masalah ekonomi adalah kekurangan, pilihan dan kos lepas. Tapi kamu belum bagi penerangan, mesti ada penerangan, barulah kita akan beri maka di situ. Pilihan untuk memaksimumkan kepuasan, maklumat dia sudah berikan, pilihan dia ialah membeli televisyen, kos lepas ialah laptop baharu. So kalau soalan dia 5 markah, ini maksimum memang 5. Kalau di bahagian A, so 5 markah, huraian memang seperti ini. Ini seperti yang dalam buku teks. Seperti dalam buku teks. Sembilan, sudah sampai 9. So itu ialah keseluruhan berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan struktur di bahagian A ya, bagi kertas yang kedua. So tinggal 4 dengan 3 dan 5. Konsep, istilah ataupun maksud, faktor, rumus itu semua penting dan kamu mesti hafal. Sebab sebiji, sebulat, skema jawapan memang sama dengan buku teks. Jadual ataupun kelok ataupun raja dan pengiraan. Seterusnya. Sekarang ialah bahagian B. Cikgu Wong Ling Kiong. Ya, cikgu. Saya perlu gunakan 5 minit lagi ya. Boleh, tidak masalah, cikgu. Teruskan, cikgu. Thank you. Tidak masalah. So sekarang kita move on to bahagian B ya. Bahagian B ada 4 soalan dan calon dikehendaki untuk memilih 2 soalan. Daripada 4 soalan. So ikut soalan SPM tahun 2018 dengan tahun 2019. Itu ialah sukatan ke SSM, di mana bahagian soalan esei untuk 4, 5, 6, 7 yang bahagian B itu memang hanya mempunyai 3 anak soalan ataupun pecahan. Sudah 2 tahun bentuk dia macam ini, so diharapkan tahun ketiga harap-harap tidak ada banyak perubahan. Masih 3 anak soalan. Ataupun 3 pecahan daripada setiap soalan. 3 pecahan. Jadi markah di sini kedua-dua tahun berbeza. Soalan A 4 markah, soalan C 9 markah. Dan tahun 2000 tahun lepas markah ialah 488. Jadi kita buat kajian di sini bahawa soalan yang A ini adalah soalan fakta. Soalan fakta ini mengikut pengalaman kajian 2 tahun. Soalan B dengan C 7 markah dengan 9 markah ini adalah soalan dikatakan soalan kebat. Tafsiran kami ialah soalan kebat. Jadi soalan kebat, calon jangan miskan soalan kebat. Sebab soalan kebat untuk makluman antara semua ini mengikut kajian ataupun pengalaman. Soalan kebat tak ada yang salah.
Okey. Tidak mungkin anda dapat kosong sekiranya kamu ada tulis sesuatu. Sebab dia mengikut logical. Okey, logical thinking. Kalau logik memang akan diberi markah. So tak ada salah di sini. Tidak ada katakan dia salah. Okey. So mesti jawab bahagian B. So semua anda tahu topik dia memang form 4 and form 5 kabong. Okay, so jawapan dalam bentuk esei, perenggan. Okay, ada soalan kebak. Okay, ada soalan aplikasi, apply dari mana diberikan. Okay, kamu kena apply dan kamu kena menilai kesan baik, kesan keburukan. Okay, dan soalan cadangan. Okay, ikut 2 tahun yang lepas, soalan kebak memang ada soalan cadangan. Jadi kalau soalan cadangan itu, cadangkan saja apa yang logik. Okey, tak ada kiranya logik. Sebab itu adalah cadangan kamu. Okey, walaupun cadangan kamu adalah cadangan level student. Kalau logik, betul. Okay, so jangan ambil peluang tinggalkan soalan itu. You tinggalkan soalan, you memang hilang markah di situ. Jangan sengaja sekali-sekala untuk buang markah. Okay, di bahagian B. Kalau kamu kata masa cukup, maksudnya kamu perlu lagi telan untuk buku 4 and form 5. Okay, perlu ada huraian yang mendalam ataupun contoh yang sesuai. Okay, kita lihat ini dia. Yang penting. Okay, permakahan dia ikut kaedah rubrik dah. Kita ambil contoh maksimum dia 9. 8, 9, 7, 8, 9 memang ikut kaedah rubrik. Ini ialah teknik pemakahan mengikut KSSM. Okay, jadi apa maksudnya rubrik? Ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. So cara untuk menyamak ini, kalau ikut kamu punya praktis di sini, kita akan baca dulu skrip calon. Ini perkongsian lah, okay. Skrip calon. Jadi kalau calon hanya menguasai yang tahap 1, maksudnya hanya dia boleh senaraikan fakta saja ataupun isi saja, huraian tidak mampu untuk menghurai. Jadi no matter betapa banyak fakta yang kamu tulis, kamu tetap diberi markah tahap 1. Okay, maksimum dia 3 markah. Kalau 8 markah, okay, tahap 1 3 markah. Sebab you nyatakan fakta saja. Okay, soalan ini 9 markah. Kamu katakan, okay, saya nyatakan 9 fakta tu. 9 fakta, 9 markah, sorry. KSSM tidak ada teknik yang macam ini. Ini ikut kita punya kajian lah, okay. So, kalau 9 markah, mesti ada huraian dan contoh dan kesimpulan. Okay. So bukan maksudnya 9 markah, oh cikgu saya bagi 9 markah. Kenapa you tidak bagi saya 9 markah? Tidak, ikut tahap itu. Okay, harap semua calon faham. So tahap 1, okay, apa itu tahap 1? Calon hanya mampu untuk senaraikan fakta. Okay, pengetahuan dia sangat terhad. Okay, nyatakan pendirian secara umum saja. Okay, tidak begitu jelas. Okay, nyatakan fakta. Okay, biasanya calon kuasai inilah. Okay, tahap 1 mesti kuasai dulu. Okay, kuasai tahap 1 and then tahap yang kedua nak capai markah maksimum 6. Okay, nak capai markah 6 untuk tahap yang kedua, ada fakta, ada huraian. Okay, kalau fakta dengan huraian, cikgu ini kan sama seperti bahagian A. Yes, memang sama dengan bahagian A yang jelaskan. Ada fakta, ada huraian. Ada fakta, ada huraian. Okay, kamu boleh hurai dengan lengkap. Okay, huraian kamu bukan kucak kecil. Okay, memang jelas, memang relevan. Okay, nyatakan 4 fakta, 3 fakta. So, huraian itu memang mengikut fakta yang kamu senaraikan itu. So, layaklah di markah 5 ataupun 6. Okay.
So, jangan tinggalkan. Sudah sampai ke level yang kedua, push sendiri pergi ke level yang ketiga. Supaya kamu boleh dapat 7 hingga 9 markah ataupun 7 hingga 8. Sekiranya maksimum markah itu ialah 8. So, dari mana saya nak cari 2 markah ini? Okey. Kata huraian tetap ada. Okey, kalau boleh masukkan idea sendiri, iaitu isi yang luar daripada kotak buku teks. Maksudnya itu adalah extra idea kamu. Okay? Idea kamu yang bernas, idea kamu yang rasional, idea kamu yang relevan dengan soalan. Okay, kita akan consider untuk tahap yang ketiga. Okay? Ataupun buat kesimpulan, buat rumusan, okay, buat cadangan untuk yang kamu tulis. Okey, kesimpulan, okey, tambahkan idea sendiri, apa cadangan kamu. Yang ini nak pada tahap yang ketiga, ini memang luar daripada kotak buku teks. Dan calon memang digalakkan untuk berfikir beraras tinggi. That's why, kebat, okey, beraras tinggi. So, usahakan untuk tulis pada tahap yang ketiga. Okay, khasnya untuk soalan yang 8 markah dan 9 markah biasanya itu adalah soalan kebat. Okay, sila sabar. Okay, sudah sampai ke penghujung. Okay, cikgu ambil satu soalan saja. Okay, satu soalan iaitu bahagian B, soalan SPM tahun lepas, soalannya ke-6. Okey, soalan A, jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh penerima bantuan tersebut. Okey, baca maklumat di sini, ini adalah sejenis pendapatan individu. Kita ada 6 jenis pendapatan individu. So, ini adalah salah satu jenis, iaitu panduan sara hidup BSH. Okey, jelaskan jenis pendapatan. So, jelaskan. Okey, so pendapatan di sini ialah bayaran pindahan. So, 4 markah bagi 4 penjelasan. Okay, 4 markah, 4 penjelasan. Jelaskan jenis pendapatan. Okey, soalan B, bagaimanakah panduan tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka? Bagaimanakah panduan tersebut untuk meningkatkan taraf kehidupan? Jadi, soalan yang ini kita tidak dapat cari daripada buku teks. Okey, tidak ada direct tajuk yang macam ini. That's why ini kita digelar sebagai soalan kebat. Okey, tidak sama dengan soalan 4A, jenis pendapatan. Ini memang dalam sukatan kita, jenis pendapatan. So, kita gelarkan soalan B ialah soalan kebat. Okey, dan C, kerajaan berpendapat panduan di atas perlu diteruskan. Maksudnya, okey, kita mesti sokong, kalau ikut soalan ini, kita perlu sokong pernyataan ini. Okey, kerajaan berpendapat panduan di atas perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda. Kalau ikut ini, okey, kita sokong. Dan ada yang mungkin sebilangan calon kata, okey, kamu tidak sokong ini. Kalau kamu tidak sokong, okey, itu boleh di bawah cadangan kamu. Okey, di bawah cadangan kamu. So, tulis saja apa pandangan kamu di level student. Okey, janji dia logik. Kamu huraikan, hujahkan dulu pernyataan yang diberikan, kamu sokong. And then, nak capai tahap yang ketiga, kamu boleh bagi cadangan. Okey, kamu boleh bagi cadangan. Ataupun kamu boleh bagi kesan negatif atau kesimpulan. Okey. Okey, so ini ialah soalan A, skema jawapan. So, 4 markah sebenarnya ialah 4 penjelasan. Tapi skema dia memang banyak. Okey, ini contoh jawapan, tulis dalam bentuk esei. Tidak perlu 2 perengkang sebab dia hanya minta jenis pendapatan yang dinyatakan dalam soalan. Okey, so jenis pendapatan bayaran pindahan. Okey, di sini ada 1 markah bayaran pindahan. Sebab dalam soalan dia tidak nyatakan bayaran pindahan. Dan seterusnya jelaskan bayaran pindahan itu. 3 penjelasan.
Okay, untuk kamu skor 4 markah. Lagi banyak kamu tulis, lagi save untuk markah kamu. Okay. Okay, soalan B. Okay, bagaimana meningkatkan? Okay, 7 markah. So first, bagi pendahuluan dulu, okay. Pendirian umum yang secara umum apa yang kamu tahu, okay, dan seterusnya kupas lah, okay, kupas idea kamu. Panduan ini boleh meningkatkan taraf kehidupan. Okay, so, kalau berkaitan dengan isi rumah, saya rasa cikgu-cikgu memang ada selalu perkataan yang jadikan buah mulut pendapatan boleh guna kuasa beli, permintaan, taraf hidup, okay, kos hidup, beban hidup, kepuasan. So, tulis saja yang berkaitan dengan kehendak soalan. Okay, tulis apa yang logik, tidak ada yang salah. Okay, tak ada yang salah ni. So, ada poin, ada penjelasan. So, 7 makalah, okay, itu ialah level yang ketiga, tahap yang ketiga, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay. Okay, last. Okay, jawapan 9 markah memang markah yang sangat-sangat tinggi. Okay, jangan kira saya ada 9 poin, oh saya layak dapat 9 markah. Tidak, calon, kamu ialah di bawah era ke SSM, memang banyak boleh berfikir dengan aras yang lebih tinggi. Okay, so tulislah sebanyak yang mungkin, janji logik. Okay, Anifata. Okay, penawatan, kuasa beli, permintaan, okay, ringankan beban, kos hidup, okay, kepuasan dan sebagainya. Okay, inilah Fata, huraian, and then, okay, boleh tunjuk dari segi kelok, okay, kesannya apa yang berlaku, okay, boleh tunjuk melalui keseimbangan pasaran sebab kerajaan memberi panduan sara hidup, okay, di bawah dasar kerajaan, jadi kamu boleh lukis kelok. Okay, dan ini memang luar daripada kehendak soalan-soalan tidak minta anda buat, tapi kamu buat dengan betul, dengan logik. Okay, memang permintaan dia ke sebelah kanan. Jadi ini memang pada tahap yang tinggi, yaitu calon sudah capai ke tahap yang ketiga. Okay, bukan sekadar untuk tulis fakta dan huraian. Okay, dan okay, yang ini ialah cadangan ataupun kesimpulan. Okay, so 3 cash ini ialah calon yang layak untuk tahap yang ketiga, 9 markah ataupun 8 markah. Okay, dengan adanya cadangan, dengan adanya bulan. Okay, di sini ya. Okay, masukkan bab yang keempat di sini, productivity. Okay, pelaburan sudah dari tingkatan 5. Okay. Actually soalan ini ialah tingkatan 4. Okay, tapi soalan yang 5, yang 4 yang lain, so memang sudah di luar daripada mais kamu tu. Okay, so layak pada tahap yang ketiga. Okay, layak pada tahap yang ketiga. Jadi saya rasa itu saja. Cikgu hanya bagi satu contoh, cuma untuk soalan yang kebal yang kamu skor. Okay. So last, okay, sebelum kita menawarkan sesi ini, so yang penting fakta istilah untuk kamu kuasai yang bahagian A 60 markah. So konsep, istilah, tafsiran, okay, semua mesti dalam minds kamu. Okay. Kalau perlu mula lagi ulang kaji, okay, masih ada masa, jangan buangkan masa, belajar bersungguh-sungguh, dapatkan keputusan yang baik. Okay, buat latihan yang banyak-banyak, okay, practice math excellent. Tidak ada yang tak dapat dah. Okay. Buat nota sendiri, nota yang kamu buat, pastikan kamu faham, kata yang kamu tulis,
dan hurayam itu. Belajar secara perkumpulan. Sekarang ini COVID kalau boleh belajar melalui gadget dalam kumpulan. Usaha jangan berhenti sebelum kamu tamat SPN. SPN itu adalah penentu untuk masa depan kamu. Dan doakan diri sendiri, doakan masyarakat dan negara. So itu saja daripada cikgu. So harap anak-anak murid, anak-anak kesayangan buat ulang kaji, belajar bersungguh-sungguh. Untuk masa depan kamu. Demi masa depan kamu. So itu saja daripada saya. Thank you. Cikgu Wellington, saya akan paskan sesi ini kepada kamu. Sesi yang seterusnya. Thank you. Ya, terima kasih Cikgu Q. Tunggu semua pelajar, sila jangan keluar dulu. Tunggu Cikgu Q dia keluar untuk presenting dan Cikgu akan masuk untuk letakkan paku untuk semua pelajar mengambil kehadiran. Sila tunggu sebentar. Sila bersabar dan tunggu sebentar. Jangan keluar terlebih dahulu. Tunggu Cikgu Q dia keluar daripada present dulu. Baru saya dapat tunjuk paku untuk ambil kehadiran. Dan saya rasa Cikgu Q sekarang sudah pun mula untuk keluar. Yes, di sini saya terima kasih terhadap perkongsian Cikgu Q yang cukup benar dan baik pada petang ini. Dan saya memang berdapatlah semua kita, termasuk saya sendiri mendapat banyak manfaat daripada perkongsian ini. Jadi, bagi pelajar yang terlepas peluang mengikuti kursus kelas ini, boleh mengikutinya di dalam melalui YouTube. Bila ada masalah. Dan link untuk YouTube itu cikgu semua pelajar boleh minta daripada cikgu-cikgu. Jadi sebelum kita beredar ataupun bersurai, jadi di sebelah kiri yang barcode ini dan juga link ini hanya untuk cikgu saja yang isi. Dan untuk sebelah kanan kita yang ini antara untuk guru dan pelajar untuk mengambilnya untuk sebagai bukti kehadiran. Jadi saya bagi masa 1 ataupun 2 minit untuk semua kita untuk mengambil kehadiran sebelum kita bersurai. Bagi sesiapa yang sudah mengambil kehadiran untuk guru, sama ada guru ataupun murid, selepas ini kamu boleh bersurai. Terima kasih kerana mengikuti kelas ini dan harap kita dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.